Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sahabat tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Whoa, whoa, yeah. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sahabat tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W oh, 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 oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Kaulah milikku, dan kami milikmu. Takkan pernah kau tak berlagu, akan kami nyanyikan selalu. Lalu sudah dilihat satu Asia, dan biarkan dunia pula melihat kita. Kami generasi tidak akan mati, tidak akan patah hati. Kami akan teruskan tangan bernyanyi L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Whoa, oh, oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W oh, 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 oh. Welcome to my paradise. L-O-W
Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sahabat tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Whoa, whoa, yeah. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sahabat tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Oh, 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 oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Kaulah milikku, dan kami milikmu. Takkan pernah kau tak berlagu, akan kami nyanyikan selalu. Sudah dilihat satu Asia, dan biarkan dunia pula melihat kita. Kami generasi tidak akan mati, tidak akan patah hati. Kami akan teruskan tangan bernyanyi. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Whoa, oh, oh, oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Oh, 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 oh. Welcome to my paradise. L-O-W
senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sahabat tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Whoa, whoa, yeah. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sahabat tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Oh, 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 oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Kaulah milikku, dan kami milikmu. Takkan pernah kau tak berlagu, akan kami nyanyikan selalu. Kinabalu sudah dilihat satu Asia, dan biarkan dunia pula melihat kita. Kami generasi tidak akan mati, tidak akan patah hati. Kami akan teruskan rintangan bernyanyi L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Whoa, oh, oh, oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W the wind. Whoa, oh, oh, oh. Welcome to my paradise. L-O-W the wind. Welcome to my paradise. Welcome to my paradise. L-O-W the wind. Welcome to my paradise.
Yang berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Presiden APCO. Yang berbahagia Tan Sri Bernard Dompok, Presiden Kehormat APCO, semua naib-naib Presiden, setiausaha APCO, semua warga APCO, saudara-saudari di mana sahaja Anda berada. Salam pertemuan, selamat petang, salam sejahtera, tahciahau, tabi pisempuruan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, sehat walafiat dan tenang dalam tempoh kita sedang memerangi pandemik COVID-19 ini. Kiranya belum terlalu terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Kotobian Tadau Tegazoda Kaamatan, dan Gayu Guru Gerai Nyamai kepada semua yang merayakannya. Salam pertemuan dalam majelis yang sangat bersejarah ini. Bukan sahaja karena kita sedang menggunakan teknologi atas talian atau online streaming, tetapi juga karena langkah baru dan berani yang akan diambil oleh APCO sebentar sahaja lagi. Saya selaku pengurusi jawatan kuasa cadangan penjenamaan semula APCO merasa sangat terujah kerana semua jerih payah kita telah membuahkan apa yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Presiden pada petang ini. Namun sebelum melangkah lebih jauh, saya mohon jasa baik dan kerjasama agar Anda semua share majlis ini dengan mengadakan watch party di Facebook Anda. Mohon juga war-warkan kepada keluarga dan sahabat handai melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial yang lain supaya mereka pun dapat menyaksikan pelancaran ini. Saudara-saudari, mari mulakan majlis ini dengan menyaksikan klip video pendek berikut. Sama-sama kita saksikan. Berpijak di bumi nyata kita berdua, menaung di bawah satu bendera lambangmu. Kinabalu, aman, makmur, damai, sejahtera. 1964 tahun keramatmu, lahir membela bangsa hak pusaka tak kenal jemu. Dunia aku, perjuangan demi orang kita. See
selamat kembali semua. Agak emosi dan tersentuh juga menonton video tadi. Nah, itulah bagaimana perkembangan APCO hingga kini. Apabila kepemimpinan atasan membuat keputusan untuk menghidupkan kembali APCO daripada Parti PDS pada 8 Ogos 1999, saya secara pribadi tidak teragak-agak menyokongkannya dengan sepenuh hati. Dari hari itulah saya tahu dalam hati, jiwa dan naluri saya akan bersama APCO untuk selamanya. This is a party that I believe in. Memang betul, sesungguhnya perjalanan perjuangan itu adalah sangat berliku, penuh dengan ondak dan duri. Namun sebentar tadi, terutama apabila melihat kembali mendiang bapa saya dan tragedi Double Six, saya diperkukuhkan lagi dalam komitmen saya bahwa APCO inilah yang akan terus menjadi wadah abadi bagi saya untuk kekal berjuang, meneruskan aspirasi dan perjuangan yang diasaskan semua pemimpin agung kita, especially my beloved dad, Datuk Peter, Tun Fuad Stevens, Datuk Saleh Sulong, Datuk Chong Tian Bun, dan Datuk Darius Binion. God bless their souls. Perjuangan mereka diteruskan oleh mantan Presiden APCO, Tan Sri Bernard Dompok, dan kini kita semua. Penjenaman APCO ini adalah satu way forward, satu hala tuju APCO yang diberi napas baru. Saya berterima kasih kepada setiap perwakilan dari semua bahagian-bahagian APCO dalam persidangan perwakilan Tritahunan ke-15 APCO yang diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas di Kota Kinabalu pada 13 Oktober 2018 kerana meluluskan resolusi supaya satu kajian menyeluruh dibuat mengenai penjenaman semula APCO. Saya juga ingin berterima kasih kepada Datuk Seri Presiden atas keyakinan beliau kepada saya dengan pelantikan saya sebagai pengurusi jawatan kuasa cadangan penjenaman semula APCO. Saya telah menerima tugasan ini dengan dengan hati yang terbuka. Rupanya tanpa disedari, ia mengembalikan ingatan bagaimana bapa kesayangan bertungkus lumus untuk menubuhkan dan memperjuangkan parti APCO pada awal 60-an hinggalah pada 31 hari bulan Disember 1967. Saya hanya berumur 11 tahun apabila mendiang bapa saya dan pemimpin-pemimpin yang lain terkorban dalam tragedi Double Six. Kebetulan pula, kemarin adalah 6 Jun, tepat 44 tahun apabila kapal yang mereka naiki terhempas di perairan Simbolan dan satu sejarah hitam Sabah tercatat untuk selama-lamanya. Bapa kesayangan hanya berumur 37 tahun pada masa itu. Namun, semuanya sudah berlalu dan saya percaya saat ini, hari ini, beliau tersenyum melihat kita semua. Kerana seperti mereka dari masa ANCO lagi, kemudian ke era APCO pada tahun 60-an, hinggalah ke masa kemenangan Parti Berjaya pada tahun 1976. Kepimpinan APCO pada hari ini tidak berhenti-henti untuk berjuang untuk rakyat majmuk di Sabah dan bersedia untuk melalui proses transformasi dan evolusi supaya menjadi lebih universal dan lebih inklusif. Semoga perjuangan berterusan dan kita diberkati dan mengecapi kejayaan sesuai dengan aspirasi semua rakyat, tidak kira bangsa dan agama. Saudara-saudari sekalian, dengan kata-kata demikian, bagi pihak jawatan kuasa dan seluruh warga APCO, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Tobinai dan abang saya, pemimpin utama APCO, yang berhormat Datuk Seri Panglima Presiden untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan. Tahniah APCO di atas kelancaran penjenamaan semula APCO dan terus berjuang demi rakyat. Andai Maro. Salam Pisempurwan dan salam satu APCO. Selaku pengurusi jawatan kuasa
cadangan penjenamaan semula APKO, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada setiap ahli jawatan kuasa dan setiap ahli APKO di semua peringkat dan bahagian atas kerjasama dan sokongan sehinggalah menjayakan penjenamaan semula APKO ini. Semoga APKO terus relevan dan maju dalam perjuangannya untuk rakyat majmuk. Syabas dan tahniah APKO. Kemudian Gopeng APKO ingin mengucapkan terima kasih APKO Busan kerana melancarkan penjemaaan semula APKO peringkat pusat supaya dapat masyarakat berbilang kaum bekerja dengan baik segala lapisan. Tahniah saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Tahniah APKO Progresif menyetujui perubahan. Tahniah APKO baru, APKO Progresif memacu kejayaan dari kami APKO Kimanis. Sabas dan tahniah di atas penjenamaan Parti APKO. Kami teruja untuk terus maju ke hadapan dengan progresif dan berikrar untuk terus menyokong perjuangan keramat Parti APKO. Tahniah APKO Progresif. Kita telah mencapai kejayaan penterjemahan Parti APKO kita baru-baru ini. Diharapkan satu keajaiban akan berlaku. APKO Progresif kita akan mencapai kejayaan yang lebih tinggi lagi demi untuk kesejahteraan rakyat cerita Sabah ketuhanan. Sempena pelancaran APKO Malaysia pada 7 hari bulan Jun 2020, saya Padis Majingkin selaku pemangku Ketua Bahagian APKO Kota Merudu dan Ahli Majlis Tertinggi APKO Malaysia. Saya bagi pihak bahagian APKO Kota Merudu memberikan sokongan sepenuhnya penjenamaan semula APKO. Kita mahu supaya APKO boleh diterima kepada semua lapisan masyarakat warga negara Malaysia. Semoga dengan adanya penjenamaan semula APKO, APKO terus maju ke hadapan dengan cermalang. APKO! 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 Saya mewakili pimpinan APKO Kudat mengucapkan sabas dan tahniah atas penjenamaan semula APKO dengan nama baru, United Progressive National Organization APKO. APKO dan terus menyokong pimpinan dan Sri Panglima Istana sebagai APKO Bakwar mengucapkan sabas dan tahniah kepada barisan pimpinan APKO Nasional yang bijak dan berani menjenamakan parti kita. Kita doakan agar parti kita yang tersayang ini terus progresif dan relevan. Yang bahagia Tan Sri Penedempok, Presiden Kehormat APKO, barisan kepimpinan APKO di semua peringkat, ahli-ahli APKO serta rakyat jelata sekalian, kepisanangan, kansayan, kepibosian, selamat petang, salam sejahtera. Tak ada cahau, hari ini merupakan satu lagi hari bersejarah dalam perjuangan APKO. APKO membuka lembaran baru dalam perjuangan politik yang menjurus kepada politik pembangunan, yaitu satu gagasan perjuangan politik yang bercirikan global dan inklusif, yang juga satu penghijrahan daripada politik perkauman kepada politik aspirasi rakyat berbilang kaum. Lembaran baru ini
adalah kesinambungan perjuangan APKO yang pragmatis, dinamik, dan dipacu oleh denyutan nadi rakyat yang dahagakan perubahan dan kemajuan. APKO dan barisan kepimpinan silamnya telah mengharungi pahit maung cabaran perjuangan dan telah berjaya meneruskan perjuangan dengan kebijaksanaan, kelasakan, dan semestinya pengorbanan. Terletak di bahu saya pada petang ini satu tanggung jawab berat, yaitu untuk melancarkan lembaran jenama APKO yang baru ini. Tambahan pula, pelancaran ini kita lakukan secara talian terus ataupun online, sejajar dengan kehidupan norma baru, yaitu dengan mengamalkan penjarakan sosial secara fisikal sebagai usaha untuk memerangi wabak coronavirus yang melanda dunia pada masa ini. Pelancaran secara online ini melambangkan satu penghijrahan dari fisikal kepada maya yang dimungkinkan oleh teknologi digital dan inovasi. Sekaligus memberi isyarat secara langsung bahwa rakyat jelata juga perlu berhijrah ke era teknologi digital dalam menjalankan hidup seharian kita. Pada masa yang sama, pelancaran jenama baru APKO ini juga dibuat pada ketika bermulanya kemelesetan ekonomi dunia yang dikatakan kemelesetan paling teruk yang belum pernah dialami sebelum ini. Penjenamaan ini adalah satu perubahan besar bagi APKO. Sudah tentu berbagai persoalan berbangkit. Kenapakah APKO dijenamakan semula? Apakah sebabnya? Apakah matlamatnya? Apakah hala tujuh APKO yang baru dan sebagainya? Sebenarnya langkah memperbaharui prinsip asas APKO bermula dengan satu resolusi dalam persidangan 3 tahunan APKO pada Oktober 2018. Suatu pasukan petugas khas yang diketuai oleh Yang Berhormat Senator Datuk Donald Peter Mujuntin, Timbalan Presiden APKO, telah ditubuhkan dan dibantu oleh Saudara Nelson Anggang, Setiausaha Agung, dan juga pengkaji-pengkaji APKO untuk menjalankan kajian terperinci mengenai apakah pandangan ahli dan juga rakyat tentang hala tuju perjuangan APKO yang seterusnya. Hasil kajian telah membuktikan bahwa rata-rata ahli APKO dan juga rakyat jelata memberi pandangan positif. Mereka bercadang bahwa sebaik-baiknya perjuangan APKO selepas ini wajib menjurus kepada prinsip asas yang lebih inklusif dalam perjuangannya. Akhirnya, setelah mendapat persetujuan, kami telah mengangkat cadangan perubahan tersebut pada persidangan luar biasa untuk memindah perlembagaan parti untuk pertimbangan perwakilan. Syukurlah pada para perwakilan memberi sokongan padu, dan selepas itu kami mengangkat inisiatif ini untuk kelulusan pendaftar pertubuhan. Di sebalik beberapa persoalan daripada pihak tertentu, kita juga boleh membalas dengan persoalan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Sabah, seperti kenapakah kadar pengangguran di Sabah berada pada tahap 5,6%. Sedangkan di peringkat nasional, kadarnya berada di bawah 3%. Dan kenapakah pendapatan per kapita Sabah masih lagi bernilai Rp25.000 berbanding dengan Rp46.000 di peringkat kebangsaan, ataupun berbanding dengan Sarawak, yaitu pada nilai Rp49.000. Sedangkan Sabah ini kaya dengan pelbagai sumber asli. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahwa kedudukan ekonomi Sabah yang keterbelakang ini adalah kerana selama ini Sabah telah melalui pergolakan politik yang sangat dahsyat ataupun robas politik yang sudah berlaku lebih 5 dekad lamanya. Bukan sahaja kita menukar kerajaan setiap dekad, tetapi pucuk kepimpinan negeri lebih banyak berpolitik daripada
fokus untuk memimpin pembangunan ekonomi rakyat. Adakah rakyat mahu supaya robos politik dibiarkan berterusan? Atau adakah rakyat jelata mahukan politik pembangunan yang lebih terpimpin? Bagi APKO, kegiatan berpolitik yang keterlaluan perlu diredahkan, dan pada masa yang sama politik perkauman dan agama perlu dihentikan. APKO nekat memulahkan proses ini dengan menghentikan politik perkauman dengan cara memperkasakan prinsip APKO untuk menjadi lebih inklusif dan diverse dalam perjuangannya. Inilah sebabnya kenapa kita menjenamakan semula APKO. Seterusnya, barangkali ada juga pihak yang bertanya, adakah APKO akan meninggalkan perjuangan APKO selama ini? Seperti memelihara bahasa Kadazan Dusun, membela hak tanah orang asal, mempertingkatkan penyertaan orang-orang asal dalam perdagangan dan perniagaan, pendidikan, dan pengajaran dan pembelajaran Bible knowledge dalam sistem persekolahan dan sebagainya. Kesemua perjuangan ini adalah sebahagian daripada aspirasi dan kehendak rakyat Sabah. Dan oleh sebab itu, kita mesti teruskan inisiatif ini dengan lebih lasak lagi. Pada masa yang sama, aspirasi dan kehendak rakyat ini akan kita perluaskan dengan memperjuangkan juga aspirasi pelbagai etnik di Malaysia untuk mendapatkan bahasa ibunda mereka diajar di sekolah-sekolah dan sebagainya. Contohnya sudah ada permintaan daripada bangsa Bajau Sama supaya bahasa Sama itu diajar di sekolah kerajaan. APKO akan memperjuangkan permintaan ini dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan NGO bangsa Sama yang ada. APKO juga telah membuat resolusi untuk menyokong penuh supaya Unified Examination Certificate UEC diberi pengiktirafan oleh kerajaan. Sebab kerajaan Sabah sendiri sudah pun menyatakan pengikhtirafannya. Kesemuanya ini merupakan aspirasi dan kehendak rakyat berbilang kaum yang bukan sahaja bersifat global dan memenuhi kehendak rukun negara, tetapi ia juga penting dalam usaha memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Begitu juga dalam hal berkenaan keadilan dan integriti. APKO akan terus berjuang untuk memperbetulkan pelbagai kepincangan dalam urus tadbir kerajaan, terutama sekali yang berkaitan dengan keselamatan dan kedaulatan. Hal ini, persoalan pelaksanaan perjanjian Malaysia tahun 1963 akan kita bangkitkan dengan lebih agresif. Perjuangan menuntut hak-hak negeri Sabah yang termaktub dalam MA63 perlu diperhebatkan sehingga kita berjaya menuntut semula kesemua hak negeri di bawah bayu ini. Urus tabir yang baik atau good governance hendaklah kita tegakkan semula, terutama sekali dalam urus takbir kewarganegaraan. Perjuangan APKO akan memberi penekanan khusus dalam perkara ini sehingga Allah kita mendapat penyelesaian tuntas. APKO selama ini sangat prihatin dengan hakikat bahawa pertumbuhan penduduk Sabah yang sangat luar biasa dan kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti perlu ditangani dengan penuh integriti, budaya sivik dan kesungguhan demi kepentingan semua yang terlibat. Keprihatinan rakyat terhadap demographic re-engineering di Sabah terserlah dengan fakta yang terdapat dalam banci penduduk bermula tahun 1970 sehingga tahun 2010. Sebagai contoh, kita lihat banci penduduk pada tahun 1970 yang menunjukkan bahawa penduduk Sabah hanyalah 636.431 berbanding dengan jumlah 976.269 bagi penduduk Sarawak. Namun dalam masa 4 dekad, tiba-tiba pada tahun 2010, penduduk Sabah mengatasi jumlah penduduk Sarawak sebanyak 700.000. Yaitu dengan total keseluruhan sebanyak 3,12 juta bagi Sabah
dan hanya 2,42 juta bagi Sarawak. Sedangkan pada tahun 1970, penduduk Sarawak mengatasi jumlah penduduk dari Sabah sebanyak 339.838. Jawaban terhadap kenapa adanya pertumbuhan penduduk Sabah yang luar biasa ini terdapat dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang asing tanpa izin di Sabah. Pelbagai salah laku, salah guna kuasa, dan perbuatan rasuah telah dinyatakan oleh pelbagai saksi dalam pendengaran awam RCI tersebut. Kajian APCO tentang perkara ini juga membuktikan bahwa terdapat lebih 80% parti telah mendapatkan pengenalan secara rasuah. Pengakuan responden tersebut boleh dapati di laman web APCO untuk makluman umum. Dalam perjuangan memberantas rasuah dalam agensi yang terlibat dalam urus takbir kewarganegaraan, kita akan teruskan usaha kami dengan lebih lasak lagi, sehinggalah kebincangan ini selesai secara tuntas. Kami sadar bahwa banyak isu rasuah dan korupsi dalam agensi-agensi telah mengakibatkan pelbagai masalah untuk rakyat. Oleh itu kami tidak boleh lagi mengabaikan penularan masalah ini. Dalam jangka masa pendek dan pertengahan, perjuangan untuk mengurangkan kos perniagaan di Sabah sebagai salah satu usaha untuk menarik pelaburan yang berkualiti ke Sabah juga akan diperhebatkan. Pada masa yang sama, APCO akan mempromosikan Sabah sebagai investment destination of choice for resource-based downstream processing dengan cara mempromosikan strategic geographical location of Sabah within di Lombok Makassar Straits. Bakat-bakat usahawan pelbagai kaum di Sabah di semua peringkat perlu dipupuk dan diberi dorongan serta insentif supaya kita dapat membina usahawan yang mampu memacu pembinaan sumber kekayaan yang baru, mewujudkan peluang pekerjaan dan seterusnya menjadi jentera pertumbuhan ekonomi Sabah. Jelas, langkah kehadapan untuk rakyat Sabah perlu bergerak dengan penuh keyakinan, sekukuh Gunung Kinabalu, dan maju ke hadapan secara progresif, tidak kira keturunan, kaum dan agama, dan harus berganding bahu untuk berjuang sebagai sebuah pasukan yang progresif, dinamik, dan bersatu padu. Sebab itulah APCO mengucapkan sayonara kepada politik perkauman. Jenama baru ini melibatkan perubahan pada intipati namanya daripada Pertubuhan Pasukan Magun Kedazan Dusun Murut Bersatu ataupun United Pasukan Magun Kedazan Dusun Murut Organization APCO kepada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ataupun United Progressive Kinabalu Organization APCO dengan logo dan bendera yang baru. Wawasan, misi, visi serta objektif APCO juga telah disesuaikan dan diperbaharui dengan ideologi perjuangan baru selaras dengan aspirasi dan kehendak rakyat jelata masa kini. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, langkah kehadapan untuk APCO yang perlu senantiasa mengambil iktibar daripada sejarah perjuangan politiknya. Kita terdidik dengan pahit manis perjuangan APCO bermula dengan penubuhan United Kadazan National Organization UNCO pada tahun 1961. Kita juga berbangga bahwa obor perjuangan yang kita bawa pada hari ini terus relevan walaupun sudah bertahun sejak perjuangan diasaskan oleh UNCO yang merupakan parti pertama yang ditubuhkan di Sabah. UNCO ditubuhkan sebagai respon pimpinan masyarakat Magun terhadap cadangan penubuhan gagasan Malaysia yang diumumkan oleh Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaya. Cadangan beliau merupakan untuk menggabungkan 5 wilayah, yaitu Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Perjuangan pelaksanaan MACC3 bermula di sini. UNCO di bawah pimpinan Tun Donald Stephen telah memainkan peranan penting dalam perundingan pembentukan Malaysia melalui pembuatan perjanjian Malaysia tahun 1963. Akhirnya UNCO telah bergabung dengan sebuah lagi parti yang bernama
pertumbuhan pasok membangun bersatu, dan seterusnya melahirkan apa yang kita kenali hari ini sebagai pertumbuhan pasok membangun Kadazan Dusun Bersatu atau United Pasok Membangun Kadazan Organization ataupun APCO. APCO sinonim dengan perjuangan MSCC 3. Sebab itulah APCO akan meneruskan ke semua aktiviti menyambut Hari Malaysia seperti yang kita telah lakukan selama ini. Kita juga akan meneruskan sambutan Hari Orang-orang Asal Sedunia seperti yang kita buat selama ini. Namun bermula pada tahun hadapan, yaitu tahun 2021, kita akan merayakan Human Rights Day setiap tahun. Sambutan ini akan kita laksanakan agar hak asasi manusia secara keseluruhannya akan terus ditegakkan dan dihormati. Sambutan Earth Day akan juga kita raihkan sebagai komitmen terhadap kelestarian alam sekitar yang semakin menjunam saban hari. Selain itu kita juga akan raihkan World Youth Day dan juga World Women's Day sebagai komitmen kita terhadap perjuangan belia dan hak-hak wanita. Belia dan beliawanis, khususnya millennials, adalah aset negara yang paling berharga sekarang. Mereka lah yang akan mencipta masa depan dengan pelbagai ciptaan, inovasi dan kreativiti. This is just a tap away. It is actually waiting to be unleashed. APCO akan pupuk bakat-bakat ini melalui pergerakan generasi muda ataupun GEMS. Manakala wanita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dengan ciri-ciri discerning, listening, passion and care yang sangat penting dalam era digital di mana kemampuan mendengar dengan penuh empati terhadap maklum balas rakyat perlu digembelingkan sebagai jentera pembangunan ekonomi yang progresif dan berdaya tahan dan berdaya maju. Sebab itu pergerakan wanita APCO akan dijenamakan semula dengan prinsip yang lebih dinamik, progresif dan asertif dalam memainkan peranan untuk menjadi social activist, bukan sahaja terhadap pembangunan masyarakat terdekat, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi dan ketamadunan manusia as a whole. Istimewa dalam hari yang bersejarah ini, dan bagi pihak kepimpinan serta seluruh ahli APCO, kami dengan iringan doa merekodkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana masih diberi platform untuk memperjuangkan nasib rakyat dan mewarisi sebuah wadah perjuangan kepada kami. Kami kepada Majlis Penasihat Parti, bimbinglah kami dan berilah kami azimat kebijaksanaan menerusi perjuangan ini. Rasanya setakat ucapan keterluadan, kongsikan, peringkuanangan kepada perjuangan APCO khususnya yang terdahulu tidak mencukupi. Terimalah janji kami untuk terus berjuang di atas panji-panji perjuangan APCO yang telah dilancarkan pada hari ini. Akhir sekali, saya ingin mengambil peluang keemasan ini untuk menjemput saudara-saudari di luar sana, tidak kira jentina, umur, keturunan, agama, dan bangsa, supaya tampil ke hadapan menjadi ahli APCO untuk bersama-sama dalam perjuangan suci ini. Hubungi kami di FB, Twitter, YouTube dengan handle @APCO Malaysia dan juga di laman web APCO atau dengan menghubungi ketua-ketua cawangan atau ketua-ketua bahagian kami. Sekian peringkuanangan. Terima kasih. APCO di sini bersamamu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Parti APCO kerana berjaya dalam usaha untuk penjenamaan parti. Dengan penjenamaan ini, APCO akan lebih inklusif dan berupaya untuk lebih berkesan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan nasib rakyat Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Dengan lapisan kepimpinan yang ada sekarang dan sesudah penjenamaan dibuat, saya yakin APCO akan mendapat perhatian dan sokongan yang padat dari semua lapisan masyarakat. Teruskan perjuangan dengan ikhlas, berani dan cermalang. Kami EJK bagian APCO Pensiangan mengucapkan setinggi tahniah dan penghargaan di atas penjenamaan semula APCO. Kami yakin dan percaya penjenamaan semula APCO akan membawa
APCO Kemarcu yang lebih cemerlang dan gemilang. Kami mengharapkan APCO akan terus membela nasib rakyat di negeri Sabah secara khusus dan Malaysia secara amnya. Selamat maju jaya dan selamat progresif daripada APCO Persiapan Oslo. Tahniah kepada barisan kepimpinan APCO kerana telah mengambil langkah berani untuk melakukan penjenamaan semula parti ini. Salam progresif dan selamat maju jaya daripada kami. Kami APCO bahagian Silam merakamkan tahniah di atas pelancaran penjenamaan APCO. Semoga APCO akan terus progresif, cemerlang, fokus, berani dan ikhlas. APCO! 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 Mengucapkan syabas dan tahniah kepada APCO di atas kejayaan penjenamaan semula APCO Malaysia. Kami percaya melalui usaha penjenamaan semula ini, APCO akan lebih mesra rakyat dan diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan fahaman agama. Kami juga percaya keterampilan baru APCO ini akan membolehkan APCO lebih bergerak membantu semua rakyat jelata di seluruh pelosok negara. Tahniah sekali lagi kepada APCO. Salam sejahtera. APCO bahagian Kota Kinabalu ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas penjenamaan baru parti kita. APCO Progresif. APCO Progresif. APCO. Berpijak di bumi nyata kita berdua, di bawah satu bendera yang Kinabalu, amanatku damai sejahtera. Orang Sabah telah melalui satu sejarah yang panjang bergaduh. Bergaduh, berterlaga sesama sendiri tentang siapa sepatutnya yang memimpin negeri Sabah. Masih begitu banyak keperluan untuk pembangunan infrastruktur asas dan juga kesejahteraan rakyat di luar bandar. We only generate about 6% of the GDP of Malaysia with a ownership of 22% of the landmass. Kita mahu menolak politik perkauman dan politik yang diasaskan kepada agama. Kita menolak apa juga bentuk, apa juga usaha mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan orang-orang Sabah, rakyat Sabah yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang keturunan. APCO mahu seluruh rakyat negeri Sabah supaya dapat bekerja bersama-sama, dapat bangkit bersama-sama, dapat berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai kejayaan
sebagai sebuah bangsa orang-orang Sabah. Kita juga mahu mempromosikan perpaduan di kalangan rakyat Sabah yang berbilang agama, berbilang keturunan, melalui kefahaman anutan agama yang berbeza ini. Aku akan meneruskan perjuangan untuk membela, mempertahankan hak-hak orang-orang Sabah terhadap hak tanah mereka. Masih begitu banyak keperluan untuk pembangunan infrastruktur asas dan juga kesejahteraan rakyat di luar bandar. Maka dengan itulah tuntutan pelaksanaan perjanjian Malaysia ini merupakan sesuatu yang perlu kita perjuangkan dengan konsisten. Out of 950 listed companies in Bursa, Malaysia, Sabahan only own a handful of the 20 listed companies in this soil. Foreign direct investment can promote a state prosperity because they bring in new technology, they bring in new businesses to Sabah and earn an income to come back to our home state. Aku mahu supaya hak-hak rakyat Sabah adalah setara dengan hak wilayah-wilayah yang lain. Wilayah Sarawak, wilayah Semenanjung dan sebagainya. Dan pembangunan Sabah juga hendaklah setara dengan pembangunan wilayah-wilayah yang lain. Inilah wawasan aku yang baru. Inilah perjuangan aku yang baru. Seluruh rakyat Sabah perlu bersatu padu. Seluruh rakyat Sabah perlu bekerja sama. Seluruh rakyat Sabah perlu berkolaborasi. Dan kita akan menghalang apa juga bentuk perbuatan yang negatif, terutama sekali hal rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. With this rebranding of APCO, this is just the right platform that the younger generation, regardless of their backgrounds, that they can actually fulfill their destiny of leading this nation forward, not only in the future, but definitely now. Will we face challenges? Yes. Will we face criticism? Certainly. Will we face hardship? Definitely. But above all, will we persevere and succeed? Absolutely. Kami mahukan Sabah mencapai kemajuan yang mendadak, kemajuan yang boleh dibanggakan. Ini adalah impian kami, generasi muda, untuk Sabah yang baru. Kami menyokong penuh kepada APCO yang baru. Penjenamaan semula APCO begitu menyentuh jiwa kami sebagai orang muda. Inilah yang kami tunggu-tunggukan. Parti yang progresif, dipimpin oleh pemimpin yang progresif. Maka Sabah menjadi progresif, bah? Kami generasi muda Sabah menolak sama sekali parti-parti politik yang memainkan isu-isu keagamaan dan perkauman. Sabah sudah memang bersepadu, bah.
berpijak di bumi nyata kita berdua, naung di bawah satu bendera lambangmu. Kinabalu, aman, makmur, damai, sejahtera. 1964 tahun keramatmu, lahir membela bangsa hak pusaka tak kenal jemu. Dunia aku, perjuangan demi orang kita. Janji setia bersamamu mencapai cita jaya. Ibu tercinta Sabah tanah airku. Ku negara demokrasi, integrasi, inspirasi, motivasi, dedikasi. Di sini bersamamu terus cemerlang. Di sini bersamamu terus cemerlang. Syukur berpijak di bumi nyata kita berdua, naungi bawah satu bendera lambangmu. Kinabalu, aman, makmur, damai, sejahtera. 1964 tahun keramatmu, lahir membela bangsa hak pusaka tak kenal jemu. Dunia aku, perjuangan demi orang kita. Janji setia bersamamu mencapai cita jaya. Ibu tercinta Sabah tanah airku. Ku negara demokrasi, integrasi, inspirasi, motivasi, dedikasi. Di sini bersamamu terus cemerlang. Di sini bersamamu terus cemerlang. Untuk negara demokrasi, integrasi, inspirasi, motivasi, dedikasi. Di sini bersamamu terus cemerlang. Di sini bersamamu terus cemerlang. Saya mewakili barisan pimpinan dan keseluruhan ahli APKO bahagian Kota Belud menyatakan rasa syukur di atas kejayaan parti kita menjenamahkan semula parti ini kepada pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, dan saya amat yakin dengan penjenamaan ini akan memberi nafas baru kepada perjuangan, pelayanan dan perkhidmatan kita sebagai sebuah wadah yang progresif kepada rakyat kita di Malaysia. Saya ucapkan tahniah kepada Presiden dan semua barisan pimpinan serta ahli-ahli APKO di atas kejayaan ini. Mari bersama-sama di dalam parti ini meneruskan apa yang wajar, apa yang kita perjuangkan selama ini dengan lebih progresif lagi. Terima kasih.
Selamat berjuang, salam progresif daripada APKO Kota Belud. Ingin merakamkan ucapan tahniah di atas penjenamaan semula UPKO. Namun kami amat berbesar hati yang dapat menguatkan perjuangan kita untuk terus membantu dan memperjuangkan hak kita orang asal di Sabah dan Semenanjung. Kami percaya melalui usaha penjenamaan semula ini, UPKO lebih komited dalam membantu rakyat dan sudah tentu akan diterima baik oleh semua lapisan masyarakat. Tahniah UPKO, UPKO, UPKO. Tahniah teruja untuk maju ke hadapan APKO bagian Sepitang menyokong sepenuhnya penjenamaan semula APKO 7.0. APKO! 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 Sebagai seorang daripada ahli keluarga APKO yang besar, saya berbangga sebab dapat menyaksikan lagi satu sejarah yang dibuat oleh APKO, yaitu pelancaran penjenamaan parti di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Panglima Presiden, dan semoga Tuhan memberkati APKO. Salam kesempurnaan dan salam satu APKO. Saya mewakili APKO dari bagian Tuaran mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Ahli Jawatan Kuasa Penjenamaan semula APKO karena telah berjaya melaksanakan seruan Convention APKO 2018 dengan menjelmakan semula APKO dengan jayanya. APKO akan terus relevan dan berada di landasan yang tepat memimpin negeri Sabah, tanah airku yang tercinta ini. Sabas dan tahniah kepada barisan kepimpinan APKO kerana telah mengambil langkah yang berani menjenamakan semula parti ini sebagai United Progressive Kinabalu Organisation. Salam progresif dan selamat maju jaya. Selamat berjuang daripada kami, APKO Channel. Terima kasih kerana sudi menonton sepanjang live pelancaran penjenamaan semula APKO. Selepas ini, ahli panel yang kita sudah kenal pasti akan bergilir-gilir membuat webinar secara berkala untuk penerangan lebih lanjut mengenai APKO. Terus ikuti kami melalui laman sosial @APKO Malaysia bagi mengetahui perkembangan lanjut mengenai APKO. Bangsa
Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sabah tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says so L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Whoa, whoa, yeah. L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sabah tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Oh, 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 oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Kaulah milikku, dan kami milikmu. Takkan pernah kau tak berlagu, akan kami nyanyikan selalu. Kinabalu sudah dilihat satu Asia, dan biarkan dunia pula melihat kita. Kami generasi tidak akan mati, tidak akan patah hati. Kami akan teruskan tangan bernyanyi. L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Whoa, oh, oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Whoa, oh, oh, oh. Welcome to my paradise. L-A-N-D-B-E-L-O-W
senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sabah tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says of L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Whoa, whoa, yeah. L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Hatiku senang menyanyikan oh yeah untuk negeriku ini. Hatiku tenang melakukan oh yeah pada negeriku ini. Sabah tanah airku, hanya kau yang satu, negeri di bawah bayu. And everybody says love L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Oh, 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 oh. L-A-N-D-B-E-L-O-W to win. Kaulah milikku, dan kami milikmu. Takkan pernah kau tak berlagu, akan kami nyanyikan selalu. Kinabalu sudah dilihat satu Asia, dan biarkan dunia pula melihat kita. Kami generasi tidak akan mati, tidak akan patah hati. Kami akan teruskan tangan bernyanyi.